Satu kejutan daripada Presiden MCA. Satu kenyataan daripada MCA yang saya rasa saya nak kongsi betul dengan semua subscriber dan kepada tuan-tuan dan puan semua yang menonton video hari ini. Satu kenyataan daripada MCA yang saya rasa agak lucu, agak pelik tetapi benar. Berkenaan dengan perangi rasuah dan salah guna kuasa dalam barisan nasional. Bila kita cakap tentang rasuah, tentang salah guna kuasa, kita mesti teringatlah akan kes ataupun tuduhan Zahid Hamidi. Bagaimana dengan itu? Dan juga kenyataan daripada Presiden MCA, Wee Ka Siong, di dalam kenyataan beliau, di mana MCA ikrar perangi rasuah, salah guna kuasa dalam barisan nasional. Macam mana tu tuan-tuan dan puan semua? Apa komen anda? Hari ini daripada Malaysia Kini, MCA ikrar perangi rasuah, salah guna kuasa dalam barisan nasional. Sebelum kita teruskan isu hangat hari ini, apa yang saya nak hujah dengan kamu, sampaikan dengan kamu, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas daripada perkembangan politik daripada channel ini, dan saya meminta jasa baik kamu juga supaya kamu juga boleh bantu saya untuk mengembangkan lagi channel ini. MCA buat kejutan. MCA akan menumpukan perhatian kepada usaha memerangi rasuah dan salah guna kuasa dalam parti dan barisan nasional. Ini salah satu daripada 18 resolusi yang diluluskan Perhimpunan Agung Tahunan ataupun AGM parti itu yang diadakan secara tertutup di Kuala Lumpur. Butiran terperinci di sebalik ikrar anti rasuah ini masih tidak jelas. Bagaimanapun persoalannya, tuan-tuan dan puan semua, persoalan yang besar. MCA telah berselisih dengan pengurus CBN, di mana Ahmad Zahid Hamidi juga sebagai timbalan Perdana Menteri hari ini, yang sedang dibicarakan atas dua kes rasuah bulan lepas ketika pembentukan kerajaan. Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri hari ini, bagaimanapun telah dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi dalam kes sistem visa asing ataupun VLN, tetapi pihak pendakwaan merayu pembebasan itu. Dia juga dibicarakan atas tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram, membabitkan RM31 juta dana daripada Yayasan Akal Budi. Dan selepas hari pengundian PRU15, MCA pada mulanya membantah surat Zahid yang dilaporkan dihantar ke istana bagi memaklumkan sokongan kepada barisan nasional kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ini kerana surat berkenaan bertentangan dengan pendirian Majlis Tertinggi BN ketika itu untuk kekal berkecuali sebagai blok pembangkang. Jadi maksudnya MCA pada mulanya membantah surat Zahid yang dilaporkan hantar ke istana memaklumkan sokongan. Maknanya adakah pada ketika itu MCA juga menyokong Muhyiddin Yassin seperti mana Hishamuddin Husin yang juga menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri? Adakah MCA juga salah satu ataupun beberapa pemimpin daripada MCA yang juga menyokong Muhyiddin Yassin sebagai PN pada PRU15? MCA juga akhirnya menggesa Zahid Hamidi untuk meletakkan jawatan sebagai pengurus CBN berhubung perkara itu. Tetapi BN akhirnya menyokong Anwar Ibrahim dengan Zahid kini salah seorang daripada timbalan Perdana Menteri. MCA dan satu lagi komponen gabungan itu MIC bagaimanapun tidak mempunyai sebarang jawatan menteri atau timbalan menteri dalam kerajaan baru ini. Walaupun tidak mempunyai sebarang wakil di Putrajaya dan perselisihan sebelum ini dengan Zahid Hamidi, bagaimanapun AGM MCA memutuskan untuk tetap menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim selaras dengan titah yang di Pertuan Agong agar semua parti politik bersatu dan menyokong kerajaan. Bercakap dengan media selepas AGM, Presiden MCA Wee Ka Siong yang merupakan salah seorang daripada dua MP parti itu mengesahkan sokongan mereka kepada Anwar, berkata kami adalah bahagian daripada kerajaan perpaduan. Jadi ini yang terbaik. Walaupun MCA dan MIC tidak mempunyai wakil dalam timbalan menteri dan juga menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan, mereka tetap menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen anda berita hari ini?
Kita agak terkejut juga sekiranya tiba-tiba MCA tidak menyokong selepas mereka pada bulannya tidak menyokong surat yang dihantar oleh Zaid Hamidi untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebab disebabkan kes Zaid Hamidi di mahkamah, tuduhan-tuduhan yang terlibat. Dan di dalam kenyataan hari ini daripada MCA, di mana mereka berikrar untuk memerangi rasuah, salah guna kuasa dalam BN, sedangkan Zaid Hamidi pada hari ini mempunyai kes mahkamah. Tetapi mereka tetap menyatakan sokongan mereka kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Anda boleh komen di bawah. Keputusan terkini budget mini yang dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini, selepas kemarin usul undi percaya sudah selesai, dan akhirnya Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ke-10, telah terbukti keabsahannya sebagai Perdana Menteri dan telah menang bahkan lebih daripada 2/3 majoriti. Dan hari ini, pembentangan mini budget 2023 yang perlu disegerakan akhirnya sudah mendapat keputusan terkini, di mana satu berita yang diterbitkan daripada BH Online, budget mini RM 107 bilion berkuat kuasa sehingga budget 2023 diluluskan. Jadi maksudnya budget mini RM 107 bilion ini akhirnya telah diluluskan dan telah disahkan. Tapi sebelum kita meneruskan berita gembira hari ini untuk rakyat Malaysia, saya meminta kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Dewan Rakyat hari ini secara sebulat suara meluluskan budget mini tahun 2023 dan rang undang-undang kumpulan wang disatukan perbelanjaan masuk akaun 2022 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri sendiri sebagai Perdana Menteri, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga sebagai Menteri Kewangan. Keputusan ini telah dimaklumkan yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul selepas tiada perbahasan bagi kedua-dua usul yang dibentangkan Perdana Menteri pada mesyuarat pertama Majlis Parlimen ke-15. Terdahulu juga, Anwar yang juga Menteri Kewangan membentangkan bajet mini bagi tujuan perbelanjaan perkhidmatan membabitkan wang bernilai RM 107 bilion. Beliau juga membentangkan peruntukan itu di bawah Akta Kumpulan Wang Disatukan Perbelanjaan Masuk Akaun 2022 yang akan mula berkuat kuasa pada 1 Januari. Akta berkenaan juga akan membenarkan perbelanjaan dikeluarkan emolumen penjawat awam. Budget mini yang kita menjadi pertanyaan, menjadi tanda tanya kepada rakyat Malaysia, akhirnya terjawab hari ini, di mana budget mini akan berkuat kuasa sehingga budget 2023 dibentang dan diluluskan di Parlimen, walaupun baru-baru ini tidak sempat untuk dibahaskan kerana baru beberapa hari Tengku Zafrul, Menteri Kewangan pada kerajaan yang lama, membentangkan pembentangan bajet 2023 atau pembelanjawan 2023. Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri hari ini, telah membubarkan Parlimen pada ketika itu. Bajet mini yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini akan berkuat kuasa sehingga bajet 2023 dibentang dan dilulus di Parlimen. Dalam pada itu, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, Anwar juga menerusi Seksyen 4 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1996 mencadangkan dana bernilai RM 55 bilion dikeluarkan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2023 untuk perbelanjaan segera. Beliau yang juga ahli Parlimen Tambun berkata, perbelanjaan segera itu bagi maksud yang dinyatakan dalam penyata sementara dibentangkan sebagai kertas perintah 54 tahun 2022. Jumlah wang berkenaan dalam ruang 3 dan 4 penyata itu bertentangan dengan maksud yang dinyatakan dalam ruang 1 penyata ini adalah diuntukkan bagi perbelanjaan sementara menunggu anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2023. Jadi menerusi tajuk berita hari ini, bajet mini RM 107 bilion berkuat kuasa pada Januari sehingga bajet 2023 diluluskan. Adakah ini bermakna peruntukan ini yang akan bermula pada 1 Januari ataupun pada tahun hadapan sebelum bajet 2023 diluluskan? Jadi ini satu berita baik kepada rakyat Malaysia. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan tahniah, jutaan tahniah ataupun berbilion tahniah
kepada rakyat Malaysia. Undian kita tepat, usul dipercaya pun sudah dimenangi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita berharap Malaysia tetap stabil dalam ekonomi, dalam politik dan segalanya. Teruskan bersama di dalam channel ini.